Okey, kita sambung sedikit lagi itu bahagian bab rujuk. Bila dah berlaku perceraian, mungkin di sana adanya jalan penyelesaian ataupun rasa kekesalan di dalam hati pasangan tersebut, maka mereka nak rujuk balik. Jadi sebagaimana yang Ustazah bincangkan tadi, rujuk mesti berlaku ada dua syarat rujuk. Satu syarat rujuk dia ada tiga syarat rujuk. Ada tiga syarat rujuk yang boleh kita istilahkan dia sebagai talak raj'i. Satu ialah si isteri tadi telah pun dicerai dengan talak satu dan talak dua. Okey, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, si isteri tadi pernah disetubuhi sepanjang tempoh perkahwinan mereka. Dan yang ketiga, si isteri tadi belum tamat tempoh iddah. Bila ketiga-tiga syarat ini dah ada dalam diri seorang isteri, maka istilah rujuk itu barulah boleh dikira sebagai talak raj'i. Jadi apa itu talak raj'i? Talak raj'i ini samalah dengan ertinya adalah rujuk. Okey. Jadi menurut istilah rujuknya ialah si suami mengembalikan isteri yang ditalak, iaitu si suami mahu ambil balik isterinya yang telah dicerai ketika isterinya masih berada dalam tempoh iddah dan pernah melakukan persetubuhan sepanjang tempoh perkahwinan, dan ketika ini suami tadi tidak memerlukan akad nikah yang baru. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Okey, Allah Subhanahu taala mengata apabila berlakunya penyesalan terhadap suami isteri itu di atas kejatuhan rumah tangga mereka ataupun berlakunya salah faham dalam rumah tangga mereka sehingga berlakunya cerai, dan pada ketika itu bila berlakunya penyesalan terhadap pasangan mereka nak ambil balik si isteri tadi, maka dibenarkan dengan syarat si isteri tadi masih berada dalam tempoh iddah. Jadi harus si suami tadi rujuk balik dengan bekas isterinya, bukan bekas dengan isterinya itu yang mana dia berhasrat untuk meneruskan ikatan perkahwinannya itu lagi. Okey, jadi dalam tempoh iddah raj'i ini juga Ustazah nak tekankan si isteri tadi dia mesti melayan si suami dia sebagaimana dia masih lagi menjadi suami isteri. Tetapi di sebalik layanan itu dua benda yang si isteri tak boleh buat. Satu, dia mesti jaga aurat. Walaupun dia masih berada dalam talak raj'i, dalam iddah isterinya yang dicerai, tetapi si isteri tadi wajib menjaga aurat dia. Seolah-olah bahagian beraurat dia macam si suami tadi menjadi orang luar dah, tapi dia masih lagi suami dia sebab dia berada dalam talak raj'i. Yang kedua, si suami isteri tadi tidak boleh melakukan persetubuhan walaupun dia masih lagi dalam talak raj'i. Okey, sebab dia telah pun dicerai, dia telah pun membubarkan ikatan akad nikah dia dengan lafaz cerai. Cuma dia masih berada dalam talak raj'i. Okey, boleh faham ya? Okey, kemudian kita masuk kepada syarat-syarat sah rujuk. Satu syarat sah rujuk, dia mestilah seorang suami. Mestilah suami ya. Yang kedua seorang isteri. Okey, seorang isteri. Yang ketiga, isteri tadi masih dalam tempoh iddah, syarat raj'i. Yang keempat, talak tadi adalah talak raj'i. Dan yang kelima, tidak ada ketentuan masa. Maksudnya kalau si suami rasa dah 3 hari dah cerai ataupun seminggu dah bercerai, dia rasa menyesal, rasa tak boleh hidup tanpa si isteri dia rasa menyesal di atas perkelakuan dia sepanjang perkahwinan ataupun sebagainya, maka pada masa isteri masih dalam tempoh iddah, dia boleh datang dan menyatakan keinginan untuk ambil balik isteri tadi untuk menjadi suri rumah tangganya kali kedua. Okey, boleh faham ya? Okey. Dia tidak ada ketentuan masa. Tak kira masa, pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, tak ada masa. Okey, jadi kita tengok pula kepada hikmah rujuk. Hikmah rujuk, satu ialah mengelakkan perasaan dendam untuk kebaikan pasangan.
Okey, biasalah orang yang dah bercerai ni dia lain, bercerai hidup dengan bercerai mati lain. Bercerai mati ni dia dalam keadaan muram, suram, sedih kan. Tapi bercerai hidup ni biasanya bercerai hidup walaupun dia berpisah, kedua-duanya nama perpisahan, tapi cerai hidup ni kebanyakannya dia lebih kepada dendam, dia lebih kepada perasaan nak marah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bercerai sama artis ke siapa ke, dia akan mengungkit benda-benda yang tak sepatutnya sampai kepada ungkit dalam kamar, ungkit dalam rumah tangga, benda-benda yang Allah marah, Nabi marah, Islam marah, ungkit dia akan ungkit. Sebab di situ adanya dendam, di situ adanya tidak puas hati. Sebab mungkin dia dah lama dah pendam, bila berlaku perceraian dia akan roboh semua, dia akan cerita semua. Padahal benda ini kena juga jaga maruah kedua-dua pasangan. Walaupun telah pun berlaku perceraian, tetapi benda ini tidak berlaku dalam masyarakat kita. Benda ini tidak berlaku dalam pasangan yang bercerai. Ini yang Islam marah. Okey, pertama. Yang kedua, menanamkan sifat syukur. Okey, ada juga orang yang mana bila dia kahwin dia rasa terbeban. Terbeban macam mana? Mungkin suami dia ni panas baran, mungkin suami dia seorang pemalas, mungkin suami ni seorang pengotor, mungkin suami ni tidak memberi nafkah, kan? Jadi dia rasa perempuan ni dia banyak pendam. Dia pendam, okey, dia banyak makan hati, dia banyak memendam rasa. Jadi sampai satu saat bila dia dah pecah, bila dia dah nak marah, bila dah berlaku perceraian, maka dia rasa lapang dada, dia rasa bersyukur. Baik, dalam ungkapan dia kadang-kadang dia cakap, baik tak ada suami, baik tak ada pasangan daripada ada pasangan lagi menyusahkan hidup. Mungkin ini kerana apa? Kerana kesukaran, kesulitan yang dihadapi oleh seorang isteri tadi. Maka bila berlaku perceraian itu, maka dia rasa bersyukur, dia rasa terlepas bebanan, ataupun terlepas keresahan, terlepas terlepas kesakitan yang dia rasa selama ini. Okey, yang ketiga, membetulkan kesilapan yang dilakukan sepanjang perkahwinan. Mungkin bila berlaku perceraian, mungkin dia boleh imbas balik, dia boleh recall balik, dia boleh ingat balik apa kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, apa tanggungjawab yang tak pernah dia buat kepada suami isteri, apa tanggungjawab yang dia tak lunaskan. Mungkin di sini berlakunya penyesalan dan boleh dia memperbaiki perkahwinannya kali kedua, ketiga walaupun dengan orang lain yang lebih bagus, yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebab kadang-kadang perempuan ini dalam bahagian bab kahwin, kadang-kadang orang kahwin ni dia lebih ceria, dan kadang-kadang orang yang kahwin ni dia lebih derita, terpulang kepada pasangan macam mana acuan dia membentuk rumah tangga itu sendiri. Okey, boleh faham ya? Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya, iddah. Okey, ini yang kita nak belajar bahagian bab iddah. Okey, penting ya. Ini penting untuk perempuan. Lelaki dia tidak ada iddah. Lelaki ada iddah hanya di dalam bahagian bab perkahwinan muakkad sahaja. Itu iddah saja. Bukan lelaki itu yang kena beriddah, tapi dia kena tunggu iddah orang yang isteri yang dicerai, ataupun dia kena tunggu iddah perempuan tersebut. Lelaki ni tidak ada iddah, okey? Tetapi hari ni yang kita nak belajar adalah bahagian bab iddah. Iddah ini adalah iddah yang dikenakan terhadap si isteri, terhadap isteri. Iddah ini khusus untuk isteri sahaja. Okey, suami tak ada iddah. Okey, sebagaimana yang Ustazah cerita tadi, iddah muakkad bukan suami yang iddah, tetapi isteri itu yang beriddah, ataupun perempuan yang hendak dikahwini oleh lelaki itu yang mempunyai iddah. Okey, jadi sekarang ni apa maksud iddah? Iddah ialah tempoh menunggu bagi isteri. Okey, iddah ialah tempoh menunggu. Tempoh menunggu ni banyaklah. Sama ada menunggu iddah kematian, okey, iddah kematian. Okey, kematian. Okey, iddah cerai mati. Yang kedua, iddah cerai hidup. Yang ada dua iddah. Okey, iddah cerai mati. Yang kedua, iddah cerai hidup. Tapi yang kita nak belajar hari ini adalah iddah.
Iddah ini merakumi kedua-duanya. Satu adalah tempoh menunggu iddah bagi seorang isteri disebabkan kenapa hikmah seseorang isteri itu kena tunggu iddah. Kenapa hikmah seseorang suami itu ataupun seseorang lelaki itu bila dia nak mengahwini perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, maka si lelaki ini kena tunggu iddah perempuan tersebut. Satu ialah untuk mengetahui kesucian rahim perempuan tersebut. Sebab itu orang lelaki bila dia nak kahwin, dia tak boleh kahwin perempuan yang masih dalam iddah suami orang. Tak boleh. Sebab dia takut dalam tempoh iddah tadi, dalam tempoh iddah menunggu tadi, si isteri tadi mengandung. Perempuan tadi dia mengandung. Contohnya A. A kahwin dengan B. Sekejap ya. A berkahwin dengan B. Kemudian A dengan B tadi cerai. Kemudian mari orang lelaki nombor C. Lelaki nombor C tadi dia nak kahwin dengan A. A ni Ustaz umpamakan dia perempuan. B ni umpamakan lelaki suami kepada A tadi. Bila A dengan B tadi, perempuan tadi bercerai dengan si suami dia, kemudian C ni tadi dia nak kahwin dengan perempuan A tadi. Jadi lelaki tadi yang nama Ustaz umpamakan dia C tadi, dia tak boleh lagi berkahwin dengan A selagi mana A ini tidak menjalani tempoh iddah. Jadi kita tengoklah tempoh iddah A itu dia masuk dalam kategori mana. Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Boleh faham ya? Dan C ni bila dia dah tahu si A ni telah pun melepasi waktu iddah dia, maka si C tadi, lelaki C tadi barulah boleh berkahwin dengan si A tersebut. Boleh faham ya? Itu. Saya padam dulu. Kemudian kita tengok yang kedua, untuk mematuhi perintah Allah. Kena patuh perintah Allah. Supaya apa? Supaya apa yang Allah buat itu merupakan benda yang terbaik untuk pasangan tersebut. Kita kena patuh perintah Allah. Bila Allah kata tak boleh kita kahwin dalam tempoh isteri itu berada, perempuan itu berada dalam tempoh iddah, mesti ada hikmah dia. Kenapa Allah tak bagi kahwin? Kenapa Allah tak bagi kahwin sehingga sebelum melepasi tempoh iddah? Mesti ada hikmah dia. Sebab apa-apa yang Allah buat, dia mesti ada hikmah. Sama ada hikmah itu tersurat ataupun hikmah itu tersirat. Yang ketiga, ini bahagian iddah kematian. Iddah mati suami. Seseorang, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bahagian bab nasakh yang kita belajar dahulu, ayat yang pertama yang Allah katakan kepada si isteri yang kematian suami, dia mesti menunggu tempoh iddah selama 1 tahun. 1 tahun ni tempoh yang lama, iaitu 24 bulan. Tempoh lamanya seseorang isteri itu berada dalam tempoh iddah. Jadi ini suatu tempoh yang sangat berat yang perlu dihadapi oleh seorang isteri. Maka Allah telah menasahkan ayat ini, ayat 1 tahun tempoh perempuan ini beriddah, menjadikan tempohnya nasakh daripada 1 tahun kepada 4 bulan 10 hari. Ini tempoh iddah yang telah pun dinasahkan yang menjadi lebih ringan kepada perempuan yang beriddah di dalam kematian suami. Jadi 4 bulan 10 hari ini, kenapa Allah bagi 4 bulan 10 hari? Sebab kalau kita tengok 4 bulan 10 hari ini dah cukup untuk si isteri tadi bangkit balik daripada kesedihan dia dan boleh menjalani hidup dia seperti biasa. Sebab Allah dah bagi itu dah sempurna. Allah dah bagi itu dah cukup cantik. Kemudian kita tengok kepada tempoh iddah. Tempoh iddah dia terbahagi kepada 4 bahagian. Satu namakan iddah quru'. Apa maksud iddah quru'? Iddah iaitu si isteri yang dicerai dia masih lagi mempunyai haid. Tak kira lah dicerai itu dalam keadaan dia haid ke ataupun selepas haid ke, tapi dia masih ada haid. Yang belum menopause lah, si isteri yang belum menopause. Ini iddah quru' dipanggil. Yang kedua namanya adalah isteri yang dicerai oleh suami, dia dalam keadaan mengandung.
Jadi iddah mengandung ini bila dia habis iddah? Habis iddah ini ialah sehingga dia melahirkan bayi tersebut ataupun dia gugur bayi tersebut. Jadi iddah mengandung ni dia tengok kepada situasi suami. Bila suami menceraikan isteri dia, keadaan isteri dia itu baru tahu dia baru tahu dia mengandung, maka iddah dia makan masa 9 bulan 10 hari, lama. Tapi ada juga yang mana si suami tadi menceraikan isterinya yang tengah mengandung 6 bulan, 7 bulan. Jadi iddah isterinya hanya 2 ataupun 3 bulan sebelum melahirkan anak. Jadi tempoh 2 ataupun 3 bulan itulah tempoh si suami tadi boleh kembali rujuk dengan si isterinya. Kalau dia tempoh dia baru tahu dia mengandung, tempoh dia 9 bulan 10 hari, itu lama jarak, si suami tadi boleh imbas balik, boleh berfikir balik sama ada nak rujuk ataupun sebagainya. Sebab tempoh itu lama, 9 bulan 10 hari. Okay? Dan yang ketiga, kalau isteri dia tadi, dia cerai isteri dia dah hampir dah nak bersalin, maka tempoh dia itu adalah setakat itu sahaja. Okey, itu adalah tempoh iddah mengandung. Iddah mengandung ni kalau sekiranya dia cerai, tiba-tiba hari ini juga isteri dia gugur, maka ketika itu habis tamat tempoh iddah untuk si suami dia kembali kepada isteri. Kalau dia nak semula isteri dia kena akad nikah yang baru. Itu adalah iddah mengandung. Okey, kemudian kita tengok kepada iddah yang ketiga, iaitu iddah kiraan bulan. Apa maksud iddah kiraan bulan? Iaitu perempuan yang mana dia sudah tidak ada haid lagi. Maksudnya dia dicerai usia emas, dia dicerai usia tua dah. Dia dicerai di akhir-akhir usia. Ada juga berlaku ya. Dia bercerai suami isteri, usia dia dah lanjut, tapi berlaku juga perceraian. Jadi kalau si suami tadi nak kembali, nak semula ambil isteri tadi, dia kena tunggu isteri dia sebelum sampai 3 bulan. Maksudnya sebelum isteri dia sampai 3 bulan itu, si suami tadi dia kena rujuk balik ataupun dia kena ambil balik. Dengan syarat tadi Ustaz dah cakap macam mana awal, dia masih berada dalam talak raj'i. Bila dah melepasi talak raj'i, maka itu dinamakan talak bain sughra. Kemudian yang keempat, talak iddah yang keempat bagi seorang wanita ialah mesti beriddah. Iddah kematian ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ni sebagaimana yang Ustaz dah jelas tadi lah. Asalnya 1 tahun, kemudian Allah nasahkan iddah wanita tadi 1 tahun sebab keberatan ataupun maslahah-maslahah tertentu yang dihadapi oleh wanita tersebut. Maka Allah turunkan yang kedua, menasahkan yang pertama, maka Allah lagi meringankan iddah bagi perempuan yang kematian suami, iaitu 4 bulan 10 hari. Okay, boleh faham ya? Okay, kemudian kita tengok kepada bahagian bab hikmah iddah. Hikmah iddahnya satu ialah memastikan rahim suci. Okay, Ustaz padam dulu yang ni. Okay, memastikan rahim seseorang isteri itu suci daripada benih suami. Sebagaimana Ustaz cakap tadi, dalam tempoh iddah, si isteri tadi tidak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki. Jadi dalam bahagian iddah mengandung, dalam bahagian perempuan yang mengandung, bukan dalam keadaan iddah ya, dia Ustaz cakap bahagian perempuan yang mengandung. Jika sekiranya perempuan itu mengandung, dia tidak boleh dikahwini ataupun mengahwini ataupun menerima mana-mana lelaki untuk dijadikan suami dia dalam tempoh mengandung, kecuali suaminya sendiri. Tetapi dalam masalah ini dia tidak kahwin, perempuan ini tidak kahwin, tetapi dia mengandung. Mengandung anak luar nikah lah. Perempuan ini berzina ke, dirogol ke sebagainya, tak ada masalah. Jadi dia mengandung. Jadi macam mana? Sedangkan dalam agama perempuan mengandung tidak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki, melainkan kembali dengan isterinya semula. Tapi dalam masalah isteri perempuan yang dirogol ataupun perempuan yang melakukan zina, walaupun dia mengandung, dia boleh berkahwin dengan lelaki yang merogol dia sahaja ataupun lelaki yang melakukan zina dengan dia sahaja. Lelaki yang menjadi pak turuk, yang sanggup, laki sanggup, pak sanggup tadi, dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang dizina ataupun perempuan yang dirogol. Boleh faham ya?
Okey, yang kemudian memberi peluang untuk suami rujuk pada isteri. Ini Ustaz ada cerita dah tadi. Dan tanda duka cita atas perceraian dan juga kematian ke atas pasangan tersebut. Ini hikmah iddah. Allah tak bagi sesuatu itu secara overall. Allah tak bagi sesuatu itu secara drastik. Sebagaimana juga kita tengok dalam ayat Quran, Allah buat pengharaman arak. Allah tak buat pengharaman arak itu secara drastik, tapi Allah buat step by step, satu demi satu, sehingga umat Islam itu faham. Kita tengok dalam negara kita sendiri, ya. Kenapa apabila kerajaan Islam itu tertegak, kenapa hukuman hudud itu tidak terus dijalankan? Sebab memberi ruang kepada masyarakat untuk memahami Islam itu dengan lebih mendalam. Untuk umat Islam memahami umat Islam itu dengan lebih terperinci, supaya umat Islam itu tahu apa itu hudud, apa itu hukuman agama, supaya mereka tidak menyatakan bahawa Islam itu zalim. Apabila Islam itu telah pun difahami, telah pun dihayati, telah pun meresap dalam jiwa orang Islam, maka barulah hukuman hudud itu boleh dilaksanakan kepada umat Islam. Itu Allah suruh kita buat step by step. Okey. Kemudian kita tengok kepada hak ketika dalam keadaan iddah. Apa hak seseorang itu dalam keadaan iddah? Hak dalam keadaan iddah mestilah dia mendapat, kalau dia itu ditalak dengan talak raj'i, cerai yang boleh dirujuk, cerai yang mana tidak memerlukan akad nikah yang baru, si isteri tadi dia mesti mendapat tempat tinggal. Bila berlaku perceraian, si suami yang sewajibnya keluar daripada rumah, bukan isteri yang balik ke rumah mak bapak dia, tapi sebenarnya suami kena sediakan tempat tinggal kepada isterinya, sebab isterinya masih isteri dia, sebab dia hanya berlaku cerai talak raj'i saja. Makan minum, suami ada tanggungjawab, suami kena menyediakan sebagaimana tanggungjawab dia ketika dia masih lagi digelar pasangan suami isteri. Pakaian juga, suami isteri nak beli pakaian baru, ubat-ubatan, rawatan, apa-apa yang isteri perlu, maka si suami kena menyediakan samalah sebagaimana tanggungjawab dia sewaktu dia masih lagi bergelar suami. Ini adalah talak raj'i. Dan juga tidak boleh menyakiti si isteri tadi. Dalam tempoh iddah, si suami tidak boleh memukul, tidak boleh terajang, tidak boleh tidak boleh taekwondo suami isteri, tak boleh rugbykan isteri tadi. Dia kena jaga isteri dia, kena tatang suami isterinya sebagaimana kasih sayang yang ditunjukkan ketika mereka bergelar suami isteri. Kemudian kita tengok kepada iddah ketika isteri itu mengandung. Apa yang perlu isteri itu dapat ketika isteri itu mengandung? Satu, mestilah si suami tadi menyediakan makan minum si isteri sepanjang tempoh dia mengandung. Orang mengandung ni dia kena tata makan minum yang penuh, kena jaga perasaan dia, kena jaga naluri dia, jaga segala-galanya. Yang kedua, tempat tinggal. Si suami kena menyediakan tempat tinggal yang sesuai kepada isterinya yang mengandung, dan juga pakaian sebagaimana yang masih berada dalam talak raj'i. Sebab isteri yang mengandung dia masih berada di dalam istilah talak raj'i. Yang keempat, jika seorang isteri tadi menyusu anak, apa yang berhak mereka dapat? Kalau isteri tadi dia tidak menyusu, tapi dia upah orang lain tahu susu, upah susu tadi, upah bayaran susu tadi mesti diberi oleh si suaminya. Kemudian hak nasab. Hak nasab ini adalah hak seorang isteri, hak seorang suami yang perlu diberikan apabila isteri itu melahirkan zuriat dia. Bila si isteri itu mengandung dan melahirkan zuriat, maka wajib ke atas suami dia berbentikan kepada dirinya. Dia tak boleh tak nak bagi nasab, sebab nasab ini sangat penting sebab dia melibatkan kepada perkahwinan, harta pusaka, dan juga harta pusaka dan juga perkahwinan bayi tersebut apabila anak telah sampai masa untuk berkahwin dan sebagainya. Yang ketiga, hak iddah juga adalah hak pusaka. Ustazah rasa Ustazah pernah terang apabila seorang isteri itu telah dicerai dan dia masih berada dalam tempoh talak raj'i, maka dalam tempoh talak raj'i tadi suami dia meninggal, maka si isteri tadi berhak mendapat harta pusaka si suami dia. Berhak mendapat harta pusaka si suami.